hanya menjadi 4 saja. Hanya menjadi 4 saja komponen yang telah kita ubah daripada SKKSM 9 bidang itu. Apa 9 bidang SKKSM tuan-tuan dan puan-puan? 9 bidang SKKSM itu merujuk kepada yang pertama. Yang pertama adalah pengurusan dan kepimpinan organisasi. Jadi pengurusan dan kepimpinan organisasi ini kita pindahkan kepada transformasi sekolah, dia menuju kepada komponen yang pertama, iaitu pemimpin berkesan. Bidang yang kedua SKKSM adalah pengurusan kurikulum. Dalam pengurusan kurikulum, dia boleh jatuh kepada komponen pemimpin berkesan ataupun guru berkualiti. Bidang SKKSM ketiga, pengurusan ko-kurikulum. Sama juga pemimpin berkesan ataupun guru berkualiti. Kemudian bidang yang keempat, pengurusan HEM, hal ehwal murid dalam SKSM. Bidang kelima SKSM, pengurusan kewangan. Jadi pemimpin berkesan juga perlu tahu tentang pengurusan kewangan. Dan boleh jatuh di situ, boleh juga jatuh di bawah komponen guru berkualiti. Bidang keenam, pengurusan dan pentadbiran pejabat. Ini pengurusan pentadbiran pejabat boleh jatuh di bawah pemimpin berkesan, boleh juga jatuh di bawah guru berkualiti. Yang ketujuh, pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal, iaitu boleh jatuh di bawah pengurusan komponen yang keempat, persekitaran, pengejaran dan pembelajaran bermakna. Okey, kemudian yang ke-8, pengurusan sumber manusia. Boleh jatuh di bawah pemimpin berkesan. Dan akhirnya pengurusan perhubungan luar. Di situlah kerjasama ibu bapa dan komuniti setempat berlaku. Jadi 4 bidang itu adalah merujuk kepada kerangka program TS25 yang sync dengan 9 bidang SKKSM. Alright. Kemudian yang 1.3 hala 7 program sekolah. Ke mana kita nak bawa hala 7 program sekolah ini? Sebab kita nak melahirkan pelajar yang holistik. Holistik yang boleh kita lihat dari segi boleh membina attitude, boleh melahirkan pelajar yang mempunyai attitude, skill and knowledge, kemahiran dan juga pengetahuan. Kemudian yang 1.4 mengurus perubahan. Bagaimana kita nak mengubah cara kita mengurus sekolah berdasarkan 9 bidang SKKSM dengan hanya menggunakan 4 bidang komponen TS25 itu. So kita nak mengurus itu, kita nak change. Kita nak mengubah minda, nak mengubah mindset diri kita, guru-guru kita supaya kita mampu untuk mengurus sekolah kita berdasarkan cara pengurusan TS25. Alright, mengapa TS25? Dulu saya dah beritahu di dalam semua ceramah saya, kita kena berubah cara kita daripada tradisional, konvensional kepada TS25 ini. Sebab didapati sekolah yang berkesan, sekolah amanah dan sebagainya selama ini, mereka mengurus sekolah berdasarkan 4 komponen itulah. Pemimpinnya berkesan. Apa yang kita kata pemimpin berkesan? Nanti saya akan tunjukkan apa dia punya kategori. Guru berkualiti. Bagaimana kita boleh katakan guru itu ada ciri kualitinya? Kemudian persekitaran, pengejaran dan pembelajaran mana? Lebih kepada IoT-nya, Internet of Things-nya, menggunakan PAK 21-nya dan banyak lagi, PLC-nya dan sebagainya. Kemudian peranan pemegang taruh, kita punya stakeholder dalaman dan juga stakeholder luaran yang kita boleh bekerjasama untuk membantu kita dalam membangunkan sekolah. Because pihak sekolah tidak boleh membangunkan sekolah dia hanya menggunakan sumber manusia yang ada dalam sekolah,
tetapi kena melibatkan pemegang taruh luaran juga seperti ibu bapa yang paling penting yang mereka ada kepentingan sebab mereka menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Kemudian 1.6 bimbingan dan pementoran. Apa kaitannya bimbingan dan pementoran dalam kandungan 1? Maknanya Tuan Pengetua, Guru Besar, Penolong Kanan, Senior Leader Team yang hadir hari ini membimbing guru-guru yang tidak hadir khusus. Membuat PLC kepada mereka, membuat bengkel kepada mereka tentang apa yang kita pelajari hari ini dan juga modul-modul yang lain 1 hingga 8 contohnya wajib diberi. Kita membimbing. Mengapa kita harus membimbing mereka? Sebab mereka belum ada pengetahuan sedia ada. They don't have the prior knowledge tentang TS25 itu apa. So di situlah kita membimbing mereka dan kita menjadi mentor kepada mereka. Dan ada kalanya kita juga kena mengadakan sesi, what we call it sesi coaching. Memberi mereka coaching tentang permasalahan yang mereka hadapi secara langsung dengan TS25 supaya mereka mempunyai hala tuju ke mana kita nak bawa program TS25 ini. Alright, so itu sedikit sebanyak saya punya helikopter view pada hari ini ya. Helikopter view berkaitan dengan modul 1, bagaimana kita nak zoom kita punya pandangan tentang modul 1 itu apa. So bila kita sudah mempunyai penglihatan helikopter dari atas langit itu, kita lihat ke bawah modul 1 bimbingan dan pementoran, ini dia 6 sub model. Ini model 1 helikopter view ni. Ada nampak belon ini tuan-tuan GB? Cikgu Nelson, ada nampak ini belon? Belon engkabang kata orang tua. Ada. So bila kita mempunyai helikopter view ini, sebut saja model 1 ini dia. Kerangka program TS25 ada 4 komponen. Hala 7 program TS25, ke mana kita nak bawa? Bagaimana kita nak mengurus perubahan, nak menukar mindset guru kita, nak menukar mindset ibu bapa kita. Bagaimana kita nak melibatkan pemegang taruh dalaman dan pemegang taruh luaran kita. Pemegang taruh dalaman dan luaran berbeza. Nanti kita akan lihat. Lepas itu bagaimana kita nak membimbing guru-guru kita dalam kita membawa mereka perubahan mengurus sekolah daripada sekolah biasa kepada konteks sekolah TS25. Alright, ada apa-apa pencerahan tuan-tuan dan puan-puan? Alright, sila bercakap jika ada sesuatu yang tuan-puan nak bertanya ke, kemuskilan, nak ingin tahu mendalam, we open. Kalau tidak ada, kita move on. Okey, ada Cikgu Michael nampaknya? JB Michael? Dia punya itu bergerak tadi. Okey, mungkin dia nak kita cakap. Kita teruskan Tuan. Supaya teruskan. Helikopternya melayang, kita teruskan. Sudah nampak dari atas udara itu kan? Sudah. Macam drone. Dia tengok dalam drone dia dari atas, dia tengok semua orang di dalam rumah panjang itu pun nampak. Dia tidur dalam kelambu, dia pun nampak. Alright, next one, Cikgu Puan Khatijah. Alright. Dalam model 1 ini, apa yang kita harus faham, jika tuan-puan dapat memahami semua ini, don't worry, you will be able to melaksanakan TS25. Anda akan berjaya sekiranya anda yang pertama memahami kerangka konsep TS25 dan objektifnya. Okey, senang saja. Konsep kerangka TS25 ada 4 saja komponen. Sudah ingat, okey? Tadi saya dah sebut. Lepas itu apa objektifnya? Kita akan lihat nanti. Menjustifikasikan kepentingan TS25 dalam kerangka pendidikan masa kini dan akan datang. Kita akan sebut. Membina hala 7 visi misi KRA Key Result Area bidang keberhasilan TS25. Apa bidang keberhasilannya? Sudah pasti kepada 4 komponen sahaja. Hanya 4 saja komponen bidang TS25. Dulu kalau ada di antara GB ini yang ikuti program bersama master di bawah Kerajaan Negeri Sarawak dulu kan. Yang TS25 yang plan intervensi pintas yang saya bawa itu dia bukan menuju kepada TS, tetapi lebih menuju bagaimana kita nak skor A
dalam UPSR. So itu sekarang fokus kita guna itu, tetapi fokus kepada 4 komponen saja. Kemudian yang keempat, mengenal pasti elemen yang perlu diubah. Apakah perkara yang boleh kita ubah dalam kita mengurus perubahan mengikut model kota? 8 langkah model kota itu. Apa perkara yang perlu kita ubah mengikut cara TS25? 4 komponen itulah. Pemimpin berkesan, cara kita mengurus 9 bidang SKKSM kepada 4 komponen sahaja, guru berkualiti, bagaimana kita nak tukar mindset guru berdasarkan elemen-elemen TS25 dan seumpamanya. 5, mengenal pasti pemegang taruh dan merancang tindakan bersama pemegang taruh sekolah anda. Maknanya setelah tuan-puan tahu siapa pemegang taruh, apakah yang tuan-puan boleh dapat daripada pemegang taruh A, B, C. Sebab pemegang taruh kita ini memainkan peranan yang penting dan kepakaran, kemahiran mereka juga berbeza. So kita kena tahu. Lepas itu yang keenam, petang nanti kita akan buat bimbingan dan pementoran coaching. Coaching and mentoring di sekolah dengan menggunakan model GROW. Model GROW yang akan kita gunakan 4 jam petang nanti. Apa itu GROW? Nanti kita pergi lebih lanjut. Alright, ini kriteria kita. Jika tuan-puan dapat faham 6 perkara ini, model 1 sudah kira lepas. So nanti mungkin PPD boleh rancang bila kita nak buat model 2 lagi, fokus kepada pintas dan OPPM. Itu adalah tulang kepada bagaimana kita nak transform sekolah menggunakan pintas. Alright, next. Alright, apa itu TS25? Okay, kita kena tahu. Sebelum kita transform, kita kena beritahu semua warga sekolah. Paling penting guru-guru di sekolah itu. Murid-murid juga kena tahu. Ibu bapa juga kena tahu. Mengapa mereka kena tahu? Sebab mereka adalah kita punya stakeholder. Mereka adalah kita punya pemegang taruh. Jadi bila mereka tahu setiap program yang kita buat, mereka faham apa kehendak kita. Jadi di sini TS25 adalah sebahagian daripada usaha KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Ada 2 saja. 1, dalam pelaksanaan TS25, dia fokus kepada 4 komponen itu, mesti at the end of the day melahirkan murid yang ada kemenjadiannya. Sekolahnya menjadi kualiti. Sekolah yang tidak ada kualiti, mana apa yang gurunya buat di situ. Tidak, iaitu bertentangan dengan apa yang sepatut mereka buat, maka tidak akan wujudnya kemenjadian murid secara holistik. Kemenjadian secara holistik iaitu meliputi akademik, kurikulum dan co-kurikulum dan juga sasiah. Itu kita panggil ASK. Attitude, pelajar itu sangat baik, kemudian akademik dia sangat baik, co-kurikulum dia sangat baik. Ataupun jika dia tidak sangat baik, sebab sukarlah kita mendapat semua pelajar cemerlang, tetapi at the end of the day dia adalah balance. Kualiti dia, kalau dia tidak dapat menyelah dalam bidang akademik, dia menyelah dalam bidang kurikulum, ataupun dia mempunyai sikap yang sangat baik, soft skill yang sangat baik, nilai-nilai yang baik yang boleh menjadikan dia manusia. Manusia yang bukan cerdik tetapi manusia yang bijak. Jadi kita ada 3 ABC. Kita gunakan konsep ABC tuan-tuan GB. ABC adalah anak yang bijak dan cerdik. Bijak dengan cerdik itu berbeza. So yang cerdik itu dia dapat 6A. Yang bijak itu dia tahu berfikir. The pros and the cons. Apa yang harus saya buat? Apa tindakan yang harus saya lakukan? So dia tidak mementingkan akademik saja. So tetapi dia juga mementingkan kebijakan dia itu boleh digunakan, boleh berfikir secara waras dan sebagainya. So ABC, anak yang bijak dan cerdik. Kalau anak itu cerdik saja tidak bijak, dia tidak, kadang-kala dia hanya mementingkan diri, serve interest saja, tetapi tidak memikirkan masyarakat. Alright. Kemudian
dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini jatuh kepada guru berkualiti. Selari dengan hasrat terkandung di dalam PPPM 2013 to 2025. Jadi daripada TS25 ini tuan-tuan dan puan, ada dua. Kata kunci dia meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. So when we talk about kemenjadian murid, ingat kita tidak fokus kepada kurikulum saja. Kita juga fokus kepada co-curriculum dan juga SASYA. ASK, attitude, skill and knowledge. Dan of course bila itu semuanya wujud, automatically sekolah itu orang akan melihat sekolah itu, oh bagus sekolah itu. Siapa guru besarnya? Tengok memang dari jauh dia boleh melihat sekolah itu memang ada kualitinya. Contohnya. Kemudian aplikasikan amalan terbaik dalam kepimpinan dan juga pembelajaran PDPC. Kita laksanakan seperti mana empat bidang keberhasilan itu. Alright, saya pula tekan next slide. Okay, next. Alright, maksud TS25. Yang ini tuan-puan, jangan tuan-puan saja faham. Tuan-puan kena sebarkan kepada semua warga sekolah. Semua guru, bukan penolong kanan saja, tetapi semua guru yang ada di sekolah. Supaya bila tuan-puan memberi arahan kepada mereka untuk membuatnya, maka mereka faham mengapa kita buat TS25. Apa yang kita nak transform? Sebab sekolah transformasi. Program transformasi sekolah. Kita nak transform apa? Tuan-puan sudah faham, tetapi guru kita belum faham. So, adalah sangat penting kita membuat bengkel dengan mereka supaya mereka mempunyai pemahaman yang sangat jelas dan sangat terang supaya mereka boleh laksanakan tanpa tuan-puan sentiasa memberitahu mereka. Jadi, ada 3 perkara. 1, kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Usaha KPM secara holistik untuk meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. So, ini maksud TS25 programnya. Yang kedua, amalan terbaik kepimpinan dan pembelajaran, aplikasi amalan terbaik dalam pengurusan dan kepimpinan serta PDPC berasas konsep pembelajaran deep learning. Ini jatuh kepada guru berkualiti. Bagaimana mereka melaksanakan PDPC. Yang ketiga, ke arah melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, fun learning. So when we talk about fun learning, zaman kita sekolah dulu, kita hanya respon. Bila guru bertanya, kita jawab. Tahu jawab, pandailah kita. Sekarang ini, dia lebih kepada student centered. Student centered, berpusatkan pelajar, berpusatkan murid. Disokong kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan. Pemimpin dia menyokong sangat-sangat. Kemudian guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi. Dan akhirnya komitmen community yang padu. So dia tidak boleh lari. Saya dengan 3 sahabat saya melaksanakan satu penulisan, satu kajian ringkaslah berkaitan dengan kajian keberkesanan kepimpinan sekolah rendah. Fokus SK Ulu Lubai. So kita bermalam di sana 2 malam dan akhirnya kita dapati, kita memerhati dan seumpamanya murid-murid itu adalah sangat-sangat mempunyai kemenjadian. Bila kita berjumpa mereka di rumah panjang, sebab kita pergi ke rumah panjang yang di belakang SK Ulu Lubai itu. Kami disambut oleh ibu bapaknya. So bukan saja kami telah diberi taklimat oleh Tuan GB-nya. Siapa GB guru besar SK Ulu Lubai, tuan-puan? Tahu nama tak? Tahu namanya? Ini soalan ujian ini. Nama guru besar SK Ulu Lubai. Tak kenal? Tak ingatlah, Cik. Cikgu jauh.
Cikgu jauh. Cikgu jauh lah, bagus. So, apabila kita membuat kajian di situ 3 hari 2 malam, kita nak melihat dia tidak dia menerangkan semua. Selepas itu dalam masa 3 hari itu kita masuk kelas, kita pergi ke rumah panjang. Di rumah panjang waktu malamnya ibu bapa membimbing anak-anaknya di ruai itu. Anaknya berjumpa dengan kami, hari pertama mereka dah kenal, mereka speaking. Mereka sentiasa good afternoon teacher, good evening teacher, mereka bercakap. So itu bukannya rekaan, tetapi mereka sudah mengaplikasikan sebab perkara itu sudah lama dijalankan. So sememangnya sangat hebatlah. So mengapa dia hebat? Sebab kerjasama komuniti yang sangat rapat. So jelas, sangat jelas pentingnya komitmen ibu bapa. So tuan-puan kena buy in, berkongsi dengan ibu bapa apakah peranan yang harus mereka buat. I went to SK Bak Kelalan, di Bak Kelalan. Sama juga, ibu bapanya mengecat bangunan sekolah berdasarkan warna. Guru ibu bapa tahun 1 sama-sama menghias kelas tahun 1. Ibu bapa tahun 6 menghias, mengecat kelas tahun 6. Jadi ini komitmen mereka. Sebab apa? Mereka sudah faham keperluan sekolah. So itu contohnya. Banyak lagi yang tuan-puan telah buat, saya faham. Keep on doing it. Tetapi tidak ada ruang tuan-puan nak kongsi dekat sini. Alright, next slide. Tak nak lagi sebut nama Puan Khatijah sebab dia pun sudah faham. Next, dia tahu sudah. Okey, Puan Khatijah, terima kasih. Alright, objektif. Jadi objektif ataupun lebih kepada dasar. Jadi TS25 ini ada 3 objektif. Dia dilaksanakan setelah mendapat kelulusan kabinet pada mesyuarat 2015 lagi untuk kita laksanakan. Mengapa kita laksanakan? Tadi saya dah cerita. Kerana berdasarkan apa yang telah digunakan oleh sekolah-sekolah bestari dan sekolah-sekolah amanah dan sebagainya. Mereka mengurus sekolah berdasarkan 4 komponen saja daripada 9 bidang itu. Dikompakkan, dimudahkan menjadi 4 komponen. Saya ulang, pemimpin yang berkesan, guru besar, pengetua, penolong-penolong kanan, middle leader timnya, ketua-ketua bidangnya berkesan. Gurunya berkualiti. Pemimpin sentiasa memastikan guru melaksanakan PDP dengan baik. The basic, paling asas untuk guru melaksanakan pengajaran pembelajaran yang baik, yang efektif, yang konsisten, efisien adalah mereka melaksanakan rancangan mengajar harian. Bila mereka mengajar berdasarkan rancangan pengajaran harian, RPH, rancangan mengajar harian itu yang telah dirancang sebegitu rupa, dirancang sebegitu baik, objektif telah juga disebutkan, maknanya mereka fokus dalam PDP itu, pastinya murid akan mencapai. Tetapi bila guru itu hanya membuat rancangan mengajar sebelum diserahkan kepada tuan-puan guru besar, hari ini hari Jumaat, mereka hantar, mereka buat dari hari Senin hingga Jumaat, baru mereka hantar. Jadi kita fikir, apa yang mereka ajar hari Isnin itu? Minta maaf, saya tidak tuduh, ini contoh. Tetapi memang berlaku. Memang berlaku. Zaman saya di sekolah pun berlaku. Pun berlaku. So, bagaimana kita nak melahirkan guru yang berkualiti? So, tugas tuan-tuan dan puan-puanlah selaku guru besar penolong kanan. Sentiasa melihat agar guru itu menyediakan rancangan yang akan diajar sebelum mengajar. Sebelum mengajar. Contohnya slide ini tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya dihubungi oleh Cikgu Empari, saya telah memikirkan apa yang saya nak buat. Takkan saya sampaikan benda yang sama. Siapa dia punya crowd? Siapa dia punya audience? Kohort 6 kah, kohort 7 kah, kohort 3 kah? Saya kena tahu. Sebab kalau tuan-puan ada yang kohort 4, kohort 5, model 1 ini sepatutnya sudah lebih. Tetapi masih juga boleh ikut, tetapi cara penyampaian saya lebih berbeza. So, bila kita ikut itu,
bermakna kita fokus. Bila kita fokus, objektif kita tercapai. So, pentinglah tuan-tuan minta maaf, saya tidak tuduh. Okey, tuan-tuan GB, minta maaf, saya tidak tuduh. Yang ini kita reflect. Boleh? I believe you do your best. Cuma kadang-kala kita leka sedikit. So, make sure guru kita, sebab komponen yang kedua, guru yang berkualiti. Guru yang berkualiti adalah kerana pemimpin dia sangat efektif. Pemimpin dia sangat berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan lah. When you do monitoring, when you make sure that you always look into RPS guru, dia menyediakan rancangan mengajarnya dengan baik. Anggapan kita, mereka pasti akan membuat penyampaian yang baik. Inilah yang menjadi fokus utama untuk kita melahirkan murid yang berkualiti. Kerana penyampaian PDPC guru yang berkualiti. So, it started from us. If we always make sure that guru kita menyediakan RPS dengan baik dan mesti menyampaikan dengan baik, sudah pasti bilangan pelajar yang mempunyai pelajar yang kemenjadian muridnya itu sangat tinggi. But if we fail to monitor, kita tidak tahu persediaan RPS-nya, so surely they will not be able to menyampaikan dengan baik. I believe in that. So I hope we will look into that supaya penyampaian guru kita sentiasa pada aras yang tinggi, ke arah kita menyampaikan, mendapatkan pencapaian pelajar yang lebih baik. Okey, so ada 3 perkara itu. Aplikasi konsep amalan terbaik yang berfokus. Macam mana nak fokus kalau tidak ada RPH? Sudah nak hantar hari Jumaat, baru nak buat hari Isnin hingga hari Jumaat. So, apa yang mereka ajar pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis itu? Hanya bercakap saja tetapi objektif tidak jelas. So, that is the main thing. Yang kedua, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan. Memaknanya kita buat PLC. Kita sudah, Tuan PGB pastinya sudah tahu siapa guru yang sememangnya hebat dalam PDPC, maka guru itu sebagai contoh melaksanakan PLC, melaksanakan bengkel kepada guru-guru lain supaya sama-sama kita membangunkan kepakaran dalaman kita. Jadi daripada 1 orang guru pakar, dia boleh jadi 4-5 guru pakar. Kalau di SMK St. Anthony Sri K, Cikgu Vincent Leong, my former boss di JPN dulu, 6 tahun kami bersama di JPN, sehingga dia melahirkan berpuluh-puluh guru cemerlang. Mengapa dia melahirkan sebanyak itu? Sebab dia monitor, dia membimbing. SKPMG, Standard 1, PGB sebagai pembimbing, sebagai pendorong. So, itu yang dia laksanakan. So, bila kita laksanakan itu, guru kita akan membangun, sudah pasti mereka akan menjadikan guru yang cemerlang. So, bila tuan-puan melihat mereka mempunyai kecemerlangan itu, calonkanlah mereka sebagai guru cemerlang. Sangat banyak. Kalau kita bandingkan guru kita dengan guru-guru yang di Semenanjung Malaysia, mereka ramai guru cemerlang sebab mereka dicalonkan sebegitu kerana memenuhi kriteria. So, bila ada kepakaran seperti itu, dia akan memberi motivasi kepada guru yang lain dan juga menunjukkan kita selaku PGB sememangnya PGB yang sangat cemerlang kerana kita mampu melahirkan guru yang cemerlang. Okay? PGB yang cemerlang akan melahirkan pemimpin ataupun guru yang cemerlang. Alright? Okey, yang ketiga, membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Jadi setiap apa yang kita laksanakan mesti ada kemenjadian murid berlaku. Mesti ada ROI, Return of Investment. At the end of the day, apa yang kita laksanakan di sekolah mesti objektifnya untuk kita memastikan murid yang mencapainya. Alright? So saya minta sekejap 30 saat. Saya punya aircon tertiba off. Dia auto.
Alright. Okay. So ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Ada perkongsian? Okay, next. Okay, timeline. Tempoh masa pelaksanaan TS25 tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sekarang ini tuan-puan berada dalam kod 7. Dan boleh dikatakan tahun ini adalah tahun 1. Tahun 1 tahun pertama pelaksanaan TS25. So, apa yang kita harus buat? Apa yang kita harus laksanakan? So, modul apa yang harus kita selesai? Di mana kita berada sekarang? Daripada tahun 1 hingga tahun keempat. TS ini tamat tahun 2025 tuan-tuan dan puan-puan. So, timeline dia apabila sekolah anda terpilih sebagai TS25, tahun 1 modul apa yang harus kita laksanakan? Tahun depan adalah kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada tahun ini. Kemudian tahun yang ketiga kita mempraktikkan, membudayakan perkara-perkara yang baik, pemimpinnya, guru berkualitinya, kerjasama kita dengan ibu bapa bertambah ditingkatkan, dan tahun keempat pelestarian, pembudayaan, melestarikan, membuat penambahbaikan from time to time. Alright? Okay, next. Okay, fasa program. Sekarang tadi tahun 1, this year 2022, kita sepatutnya telah melaksanakan latihan modul 1, 2, 3, 4, 5 dan sokongan profesional. Okey, latihan modul 1 ini dia ada dalam D5. Tuan-puan boleh buka melalui penyelaras sekolah masing-masing. Baca modul itu, buat bengkel bersama-sama. Jangan tuan-puan saja baca. Minta semua guru ambilkan bahan itu, modul 1, modul 2, modul 3, 4 dan 5, dan buatlah PLC bersama-sama, buat latihan bersama-sama, sebab dia adalah sokongan profesional. So, bagaimana kita menyokong. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya maklumkan, modul 1 dan modul 2 boleh kontak IAB. Modul 3, 4, 5 kontak saja IPG Rajang melalui Dr. Abang Ismail selaku pengarah, tetapi beliau sangat what we call it is sangat jatuh cinta dengan TS25 sebab dia sendiri akan datang untuk memberi ceramah modul 2, 3, 4, 5 hingga 8. So 5, 6 hingga 8 itu sudah transisi, iaitu fasa yang kedua. Fasa yang ketiga, latihan modul 9 dan 10. Modul 9 itu adalah improve with English, dan modul ke-10 itu adalah STEM. Semalam saya buka dalam D5, modul yang ke-10 STEM itu belum dibuka. Dia tulis macam itu, belum dibuka. Alright. Kemudian akhir sekali, fasa yang keempat adalah sokongan profesional mengikut keperluan. Kalau tuan-puan rasa kita nak transform ini berdasarkan 4 bidang keberhasilan, iaitu 4 komponen, yang mana satu tuan-puan nak perlu sokongan profesional, boleh kontak balik IAB ataupun IPG berdasarkan bidang mereka masing-masing. Alright. So tahun ini tahun pertama. Tahun depan tuan-puan kena berada pada modul latihan 6, dan bukan itu saja, tuan-puan kena transform. Apa yang saya nak transform? Ada soalan dia kan, Tuan GB kan? Cikgu Nelson kan, Cikgu Nana kalau ada, apa yang kita nak transform? 4 komponen itulah. 4 komponen itu. Pemimpin berkesan menggunakan pintas. Plan intervensi transformasi sekolah. Itu dokumennya. Menunjukkan kita nak transform apa. Pemimpin berkesan. Apa yang kita fokus? Guru berkualiti. Kerjasama ibu bapa dan komuniti setempat. Persekitaran pengajaran dan juga pembelajaran bermakna. So hanya 4 perkara ini saja. Perlu ada dokumen yang kita transform menjadi bukti kepada transformasi sekolah kita. 4 ini saja. Dan 4 ini, pintas ini dalam modul yang kedua. Menerujui perubahan. Bukan menerujui perubahan. Modul yang kedua adalah berkaitan dengan
menerujuki kepimpinan. Di bawah menerujuki kepimpinan, dia ada pintas dan OPPM. Perkara yang kita nak transform. So, ini modul yang kedua, menerujuki kepimpinan. So, di situ nanti kita boleh lihat apakah perkara yang kita nak transform pada tahun pertama. Remember, we have 3 years to transform 4 komponen ini. So, tahun pertama ini saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan melihat apakah perkara yang kritikal, perkara yang paling perlu kita transform di sekolah kita. Setakat ini, Tuan GB, ada tak di antara kita yang hadir hari ini telah memikirkan komponen apa kita nak transform daripada 4 bidang itu? Ataupun ada tak sekolah yang telah membuat pintas kepada mana-mana salah satu daripada 4 komponen itu? Ada tak? Boleh respon? Ada tidak? Sudah buat pintas salah satu daripada 4 komponen itu? Kalau belum buat, bermakna langkah transformasi belum ada. Ada? Memang belum ada lah dapat dokumen itu. Nazir dan juga BPG bahagian pendidikan guru akan melihat komponen pintas dan juga OPPM selaku dokumen paling penting kepada sesebuah sekolah untuk sebagai bukti bidang yang ditransformasikan. Dalam TS25, 4 bidang yang kita transform tadi kan. Pemimpin berkesan, guru berkualiti, persekitaran pengejaran pembelajaran bermakna dan juga kerjasama ibu bapa dan komuniti setempat. So 4 perkara ini yang kita nak transform dan perlu ada dokumennya. So as of today, ada tak mana-mana rakan kita ini telah membuat pintas 1 bidang ataupun 2 bidang? Kalau belum buat tidak salah cikgu, tetapi kita akan ketinggalan. Because ini sudah tahun pertama. Tahun depan masuk tahun kedua. Tahun ketiga mesti semuanya telah dilaksanakan. But I'm not going to talk about pintas today sebab dia dalam modul yang kedua, menerujuki kepimpinan. Okey, Cikgu Nelson sudah respon. Okey, dia kata kod 7 baru saja melalui modul 1, pintas OPPM diperkenalkan dalam modul 2. Memang betul lah. Okey, pintas OPPM diperkenalkan dalam modul 2. Mungkin ada yang sudah jatuh cinta dengan transformasi, tak perlu tunggu. Dia boleh terus buat juga boleh. So memang betul lah, memang dalam modul 2 yang saya sebut tadi, Cikgu Nelson. Alright, apapun jika nak cepat, modul 1 tidak banyak. Latihan dia pun sedikit saja. But we must do the transformation. Alright. Okay, next. Okay, inilah modulnya tuan-tuan dan puan-puan. Semua 8 modul teras. Modul 1 hingga modul 8. So tak perlulah saya sebut satu-satu. Alright. Nanti Puan Khatijah boleh berikan juga slide ini kepada semua peserta jika sudi. Jika ada yang tidak sudi, hantar balik dengan saya lah Puan Khatijah. Alright, next slide. Ataupun saya kaitkan dulu, back Puan Khatijah. Okey, modul 1 bimbingan. Modul 2 menerujuki kepimpinan. Okey, apa kaitannya dengan modul 3, 4, 5, 6, 7, 8? Okey, apabila kita sudah membimbing dalam modul 1, kita telah menerujuki kepimpinan memimpin itu dalam modul 2, maka kita akan pergi ke modul 3, menerajui pembelajaran. Kita menggunakan kemahiran senior leader team, middle leader team untuk kita memastikan pemimpin berkesan itu menerajui pembelajaran untuk melahirkan guru berkualiti dalam 2 komponen yang kedua TS25. Kemudian mewujudkan persekitaran pembelajaran profesional melalui PLC. Guru-guru sentiasa membuat PLC sesama sendiri berkaitan TS25. Membimbing mereka dalam
PDPC dan sebagainya. Kemudian penilaian dan refleksi, kita recap balik. Model 1, model 2, pintas kita macam mana, OPPM kita macam mana dalam penilaian dan refleksi model yang kelima. Lepas itu kita buat projek kefahaman melalui reka bentuk, projek-projek pembinaan modul-modul dan sebagainya untuk kita melihat kreativiti pelajar kita. Model yang ketujuh menggunakan digital tools. Ini kemahiran IPG ini. Kemudian nombor 8, kita juga melihat redesigning student learning experience, pentaksiran bilik darjah kita laksanakan. So di situlah pelajar akan menunjukkan kemahiran-kemahiran yang telah guru itu laksanakan melalui model 6, model 7 dan model 8 digabungkan untuk melihat bagaimanakah keberkesanan kemenjadian muridnya. So itu dia punya hubungan antara satu sama yang lain. Okay, next slide. Kalau ada pencerahan, sila saja tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu saya tunggu saya bertanya. If you think anything that you need clarification, just say excuse me, Cikgu Samen. Alright, boleh saya tambah, boleh saya tanya, you are open. So tak perlu tunggu saya bertanya. If you think that something you need to ask, to share, please do it. Alright, ini model 8 dan model 9, improve with English, iaitu model bahasa Inggeris untuk sekolah di luar bandar. So di Betong ada banyak sekolah luar bandar yang terlibat. So yang ini pun ada di dalam Delima dengan kerjasama ELC lah, English Language Teaching Center, dan akhirnya STEM. Tengok masih dibuka juga. Belum dibuka-buka sebab BPG belum ready dengan dia punya bahan-bahan itu. So semua ini bahan daripada BPG, bahagian pendidikan guru. Alright, next. Okay, so inilah kerangka tuan-tuan dan puan-puan. Jika kita bandingkan dengan 9 bidang SKKSM yang saya sebut tadi. So 4 saja bidang yang akan kita transform tuan-tuan dan puan-puan. Pemimpin berkesan, guru berkualiti, persekitaran pengajaran pembelajaran bermakna, dan juga sokongan PIBG dan komuniti setempat. So tuan-tuan dan puan-puan, if we reflect on these 4 komponen, inilah komponen yang kita transform. Kebanyakan sekolah yang telah berada dalam transformasi kod 1 hingga kod 6, perkara pertama yang paling kerap, yang paling banyak mereka mulakan untuk ditransformasikan adalah guru berkualiti. Kemudian pembelajaran, persekitaran pengajaran pembelajaran bermakna sebab dia melibatkan PDPC. Kemudian barulah dia pemimpin berkesan. Kemudian sokongan PIBG dan komuniti setempat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita melihat apa yang kita nak transform, kita reflect back, kutip data. Pemimpin berkesan. Ingat, when we talk about pemimpin berkesan, bukan hanya merujuk kepada pengetua guru besar. Dia juga merujuk kepada SLT, penolong-penolong kanan, senior leader team. Juga merujuk kepada ketua-ketua panitia ataupun sekolah mana ketua-ketua bidang. So inilah yang kita kategorikan pemimpin yang berkesan dalam mereka membawa guru-guru kita yang fokus kepada menjadikan mereka guru berkualiti yang akan memastikan berlakunya persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Sebab itu di luar kotak itu adalah pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan ibu bapa. Kombinasi ini 3 lah akan melahirkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. So, apabila itu berlaku, maka berlakulah elemen di sebelah kiri tuan-tuan dan puan-puan itu, elemen kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Hasil daripada kombinasi pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan ibu bapa dan komuniti setempat akan mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Okey, ada soalan tuan-tuan dan puan-puan?
berkaitan dengan pemahaman ini? Silakan. Ataupun tuan-puan nak kongsi, nak tanya, silakan. Are you okay? Tuan JB okay semua? Boleh dengar tak? Boleh, Okey, jelas. boleh. Okay, Okay, tak ada okay. Okay, alright. So hope you, because no respond, I hope you understand. At least better than yesterday. Yesterday pemahaman dia 1 hingga 10 ada 6. Hari ini tak payah 10, 7 pun ada. Bermakna berkesanlah perkongsian kita. Alright, next slide, madam. Okay, ini intipati kerangka 1. Intipatinya dalam dokumen standardnya, dalam pedagoginya, dalam pentaksirannya. Perkara ini tidak baru, tuan-puan. Kita hanya memastikan dia berkesan dilaksanakan saja. Bagaimana kita memastikan dia berkesan? Berdasarkan pada bidang tugas kita masing-masing. Dan bidang tugas itu sudah dinyatakan dalam SKPMG. SKPMG2. Sekarang tak ada tu lagi. SKPMG saja. Jadi kalau kita merujuk kepada SKPMG, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, Standard 1 dia apa? Standard 2 dia apa? Standard 3 dia apa? So jika Standard 1, SKPMG Standard 1, 1.1, 1.2, 1.3 itu apabila kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita mengikut apa yang ada itu, maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita sekaligus melaksanakan tugas kita selaku pemimpin yang berkesan. Sebab apa? Standard 1 adalah kepimpinan. Standard 1 adalah kepimpinan. Bila kita bercakap dengan kepimpinan, dia adalah guru besar sebagai peneraju. Guru besar, bukan guru besar lah sajalah. Pengetua guru besar sebagai pembimbing. Pengetua guru besar sebagai pendorong. So ini aspek ini yang pertama, bila kita melihat kepada aspek ini, maknanya bila dia dilaksanakan dengan baik, semua perkara ini baguslah. Pentaksiran berasaskan sekolah dilaksanakan dengan berkesan, PAJSK psikometriknya, PAK 21-nya iaitu jatuh kepada komponen SKPMG Standard 3. Pentaksiran, pedagogi, DSKP-nya iaitu Standard 3, kurikulum, co-kurikulum dan juga memain peranan. Okay, mereka ini memain peranan. Right? Kalau standard 1 kepimpinan, standard 2 dia adalah pengurusan organisasi. Bagaimana kita mengurus organisasi kita? Merujuk kepada pengurusan guru-guru kita, pengurusan fizikal sekolah dan sebagainya. Kemudian standard 3.1 kurikulum. Bagaimana kita membimbing guru-guru kita? Co-kurikulum. Apa tugas dan tanggungjawab mereka? Bolehkah mereka laksanakan masing-masing GPK ini? Dan standard 4, pembelajaran dan pemudahcaraan. Kemudian barulah lahirnya kemenjadian murid. Mengapa dia ada lahir kemenjadian murid? Sebab kemenjadian murid itu adalah di dalamnya. Diliputi lapik luarannya kepimpinan, pengurusan organisasi, kurikulum, co-kurikulum, pembelajaran pemudahcaraan dan juga kemenjadian murid itu secara sendirinya akan hasil daripada standard 1, 2, 3 dan 4 itu. So it is bercakap mudah, tetapi untuk kita melaksanakan sukar. Jika kita monitornya, PGB sebagai peneraju, pembimbing, pendorong all the time, we will be able to achieve that kemenjadian murid. Alright, saya ada satu info.
Saya tak nak sebut PPD mana, sekolah mana, PGB mana. But if this is the attitude of that one particular person, maka sukar. Dia punya statement macam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Buat apa kita nak transform, buat itu, buat ini. Okey, itu tak apa. Yang dia sebut adalah, saya tidak mau jadi glamour. Wah. Bukan you buat itu, buat ini, you tak mau jadi glamour, tak payah buat. Itu dia punya beritahu kepada penolong kanannya. This one particular. Tidak lama lagi dia berpencet. It saddened me. It saddened me. PPD pun tahu. Buat apa saya nak buat itu, buat ini? Bukan saya mau jadi glamour. Come on. Bila kita menjawat jawatan ini bukan untuk kita jadi glamour, tuan-tuan dan puan-puan. Jawatan ini memberikan kita tugas tanggungjawab amat berat ke arah kita melahirkan kemenjadian murid. So of course, bila guru kita berkesan, guru kita famous, orang guna dia untuk memberi ceramah di S25 kerana kita telah transform sekolah, ada kemenjadian muridnya. Maka bukan kita nak jadi glamour, tetapi orang minta bantuan kita. Ingat saya hari ini glamour kah? Tidak. Hari ini saya bekerja. Berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, bukan nak glamour. Kalau saya masuk sini jadi glamour, saya tak mau. But what I want is I want to share supaya memberi pendedahan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya mempunyai sedikit input yang telah ada pada diri tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita nak transform. Apa bidang yang kita nak transform. Paling penting, how to transform. Itu yang paling penting. So bukannya kita nak transform sekolah kerana kita jadi glamour, tidak. So pandangan seorang pemimpin ini sangat bertentangan lah. Sangat bertentangan. So dia tak nak transform sebab tidak mau jadi glamour. Itu ayat dia. So sadden us. So hopefully, but I can see that tuan-puan hari ini bukan nak angkat bakul. Kita telah membuat di PPD hari ini nak lagi, meaning that you are hungry for knowledge. You are hungry to how to transform the school. I look at it like that. So tahniahlah, congratulations kepada semua. So jam ini pun sudah pukul 10. Kita berehat sekejap dan saya serahkan kepada puan moderator kita untuk selanjutnya. Terima kasih. Nanti jika masa rehat tuan-tuan fikirlah yang telah kita kongsikan ini ada nak tanya nanti. Kita ada sepanjang hari. So over to Puan Khatijah, please. Terima kasih. Terima kasih Encik Samin di atas ilmu yang telah disampaikan tadi. Okey, sekarang BK kita akan berhenti rehat selama 30 minit. Dari pukul 10 kita akan masuk kembali dalam pukul 10.33. Boleh tak semua? Boleh. Okey. Dimohon semua peserta untuk berada di talian atau kembali semula ke ruangan Google Meet 2 atau 5 minit lebih awal agar slot seterusnya dapat dimulakan dalam masa yang telah ditetapkan iaitu pada pukul 10.33 nanti. Okey. Terima kasih. Alright. Okay. Jumpa lagi nanti.